Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua. Kita berjumpa kembali pada hujung minggu ni untuk saya bagi idea kepada you all, mapping and then macam mana pergerakan chart bila market buka esok. You all nak entry buy ataupun sell bila berlaku sesuatu pergerakan yang saya akan explain sekejap lagi. Di mana saya akan explain chart WTI, gold and Dow lah. Okay, so tanpa berlengah lagi, sebelum you all dengar penjelasan saya, you all boleh tekan button subscribe, loceng pada YouTube channel saya untuk you all dapat informasi terkini jika saya ke udara live ataupun saya post any new video. Okay, jom kita tengok chart. Okay, first kali as usual saya akan buka di time frame besar, di higher time frame. So kita tengok dekat current market price apa candle, ciri-ciri candle yang ada, yang cakap candle tu sama ada price dalam keadaan masih bullish ataupun bearish. So dekat sini kita nampak momentum untuk naik bullish adalah tinggi, di mana kita nampak dia dah buat new high di daily and then dia masih orang cakap kita masih nampak bullish candle pada daily. So kita pergi ke H4 kita nampak dekat sini, kalau you all perasan saya ada line support and resistance dekat sini, di mana saya akan price berlaku price sekarang masih belum break 74.74 lah. Kita tengok 74.39. So kita gunakan 74. So if price melepasi 74.39, saya nampak saya ni line ni resistance ni, so price WTI akan naik lebih tinggi mencari the next resistance untuk dia test lah. So buat masa sekarang kita kena aware apa yang price nak buat bila hari Isnin pagi nanti, sama ada dia buka dia turun ataupun dia naik. Okay, so H4 kita pergi ke H1. Okay, so kita nampak dekat sini H1. So apa prediction dia? Kalau let's say price buka Isnin ni dia test di resistance and then kalau dia buat breakout maknanya price melepasi close di atas resistance, kita tunggu dia masuk buat retracement untuk kita entry buy. Kalau you all cakap, you all boleh entry sell dulu dekat situ lah. Okay, di mana kalau kita nampak dekat sini adalah level yang terdekat untuk dia buat breakout. So berkemungkinan kalau dia break resistance ke atas tu, dia akan test balik breakout level dia yang saya tanda dekat H1 ni. So kita boleh nampak dekat situ, kita boleh anggarkan kalau kita sell daripada atas sana, kita mesti take profit dekat level-level support, di mana di sini 74 ataupun pada level yang saya tanda dengan arrow ni. Okay, so ini kalau price Isnin nanti dia buka, dia buat breakout ke atas. So let's say kalau price datang ke support bila dia buka Isnin nanti, price market bergerak. So kita akan tengok dulu bagaimana price action pada support tu. Adakah dia membentuk reversal pattern dekat dia bagi signal reversal pattern pada time frame yang lebih kecil, ataupun sama ada reversal pada candlestick chart ataupun reversal chart pattern. So kita tengok let's say kalau dia membentuk reversal pattern pada support and then previous trend line ni, so kita boleh buy dekat sini. If not, you all make sure kalau dia break bawah, you all sell dulu. Sell and then this tempat yang sini you all kena TP bila dia touch saja trend line dekat sini. Trend line ni di daily di daily trend line. So dia touch saja trend line ni, and then you all boleh tarik Fibo juga dekat sini. Kalau dia terus turun, you all boleh tarik Fibo, di mana kita expect dia buat retracement dulu. Okay, tarik Fibo macam ni. Okay, so kita expect dia akan turun sampai 61.8 ataupun 78.6 ni untuk dia buat kenaikan balik. Okay, bila dia buat kenaikan, you all kena tengok, perhatikan price kat sini. Berkemungkinan pagi dia akan buat sideway dekat
level dalam ni saja sebelum dia buat breakout ke atas ataupun dia buat breakout ke bawah untuk turun lagi. Okay, so kita kena perhatikan price. Kalau let's say dia buat sideways, so kita boleh scalping atas bawah dekat dalam range 73.494 ni ataupun 73.75 macam ni lah. So kita boleh scalping dalam range yang ini. Okay, sampai market petang, market Europe buka. So kita tengok sama ada dia buat breakout ke atas ataupun buat breakout ke bawah. Okay, perhatikan WTI pergerakan pagi nanti apa dia nak buat. So kita boleh entry buy ataupun sell kat situ. Okay, so kita pergi ke chart seterusnya iaitu gold. Okay, kita tengok ke gold. Sama juga kita pergi ke daily dulu. Kita nampak gold. Okay, di daily kalau kita buat trend line, kita buat kita buat daripada sini atas sini. So kita buat kat sini 1 point kat sini, and then 1 point lagi di atas sini dengan di sini. Okay, kita nampak ada dua trend line dekat sini. Price bergerak di bawah trend line, and then kita juga boleh boleh marking kalau kita tengok dekat range yang ini sini saja. Okay, kita boleh buat trend line dekat sini lah. So kita nampak price tengah turun dekat sini price tengah turun, dia bearish dekat situ. So dia bearish ni kita kena hati-hati. Kalau dia buat continuous pattern, sama ada dia buat bearish flag ataupun bearish pennant, kita perlu jaga-jaga untuk kita sell. Okay, kita sell. So daily ni kita nampak tapi stochastic confirmation dengan stochastic is pointing up. Pointing up bermakna dia mungkin buat retracement untuk dia naik lagi, continue naik. So kalau kita tarik Fibo di daily, kita Fibo retracement di daily dekat sini. So kita nampak kita nampak price sekarang berada di 61.8 pada daily punya Fibo retracement. So kalau kita ikut Fibo retracement, so dekat sini adalah level yang perlu kita orang cakap consider untuk buy. Okay, sampai kita check dengan stochastic is pointing up. Okay, so tapi daily you all kena hati-hati. Kalau you all punya modal $50, $100, you all jangan entry di daily. Sebab apa? Bila movement di daily, you all kena tunggu a few days untuk you all dapat hasil dia. Okay, so yang ini kita just buat orang cakap analisa di daily untuk kita tengok dia turun buat retracement, and then kita expect dia akan naik kembali dia akan naik kembali. Okay, so yang ini daily. So you all boleh pause nanti video saya ni, you all tengok ciri-ciri Fibo retracement tu. So kita tengok di H4. Okay, H4 ni kalau kita tengok sepanjang ni dia buat sideways dia buat sideways. Price membuat sideways di antara 1795 dengan 1773.6 macam tu. Dia sentiasa buat sideways. Okay, dia masih buat sideways, dia tak breakout mana-mana arah. So dekat sini kita nampak dia adalah dia membentuk seakan-akan, kalau kita tengok H4, kita boleh buat macam ni, garis ni. Okay, bentuk seakan-akan triangle kat sini. Okay, bentuk triangle dekat sini. Let's say dia break ke bawah, you all sell. You all TP kat mana? You all TP dekat line-line yang saya ada kat sini. So sama ada you all nak TP first, you all TP dia break saja, first you all boleh TP di 1773. Kalau you all sell ataupun 1766.5 you all target TP untuk dekat sini bila dia cecah line trend line ni. Okay, so you all boleh TP dekat situ. Okay, you all boleh cari TP you all untuk sell. Okay, apa pun kita tengok di H1 H1 kita akan nampak dah seminggu, kalau tak silap saya, dia buat nampak seminggu dia buat sideways seminggu dia buat sideways, di mana dia kalau dia nak naik, you all kena perhatikan dia akan buat pattern sama ada double bottom, pattern yang sebentuk macam ini, double bottom, and then dia buat kenaikan. So kalau katakan you all nampak price Isnin dia buka, dia buat dia test balik trend line kat sini. Okay, dia test balik trend line kat sini, dia buat seakan-akan macam ni. Okay, saya lukis je lah, senang Okay, dia buat seakan-akan kita ada
bottom kat sini. So price turun macam ni. Okay, so dia buat kenaikan, kita buat neckline dekat sini, add neckline. So katakan dia buat breakout kat sini, dia buat retracement, you all entry buy. You all nak TP kat mana? You all tarik X to X, X to X, X sini, breakout level dekat sini, you all tarik X juga. So itu adalah TP you all. Okay, dia naik macam ni, you all TP. Okay, kat sini pun boleh you all TP lah. Okay, sama ada di sini TP ataupun di resistance sini TP buy. Okay, so perhatikan pattern reversal ni dulu. Chart pattern reversal double bottom. Okay, double bottom kat sini. Okay, if dia berlaku double bottom kat situ, you all boleh buy. Jikalau dia break lagi resistance kat bawah ni, maknanya dia break ke bawah ada ni, you all tunggu dia buat retracement, you all sell. Okay, so kita tunggu market buka macam mana Isnin ni. So saya jangkakan kalau dia nak naik, dia akan buat double bottom. Okay, so kita boleh buy lah. Dekat sini kita boleh buy. So hati-hati dengan apa tu cakap price sekarang ni. Sebab apa, tadi kita tengok di time frame besar, dia berkemungkinan buat apa tu bearish continuous pattern, ataupun dia buat sideways dekat sini H1 untuk dia nak naik. Okay, kita nampak H1 pun pointing up untuk stokastik dia, maknanya dia dah ready, mungkin dia dah ready untuk naik. So kita perlu perhatikan lah pergerakan dia dulu. If dia nak naik, kita jangan risau, dia akan bagi kita apa tu, dia akan bagi signal dekat kita untuk entry. Contohnya macam dekat sini okay. So bila you all dah terlepas, katakan dia naik, you all jangan tergesa-gesa macam ni dia buat double bottom. So nampak tak, dia datang retrace balik, masuk balik sini, dekat sini you all buy. Okay, sama juga macam ni. If dia buat double bottom macam ni, dia naik, dia buat breakout, you all jangan risau. Sebab apa, ada lagi masa untuk you all buy dekat sini. Bila dia masuk balik, dia retrace, kita panggil dia retracement. Yang ini adalah retracement. Okay, so bila kita buy dekat sini, so dia breakout, kita TP dekat sini lah. Ini kita punya trading plan kita. Kita punya jangkaan. So kita tengok apa yang berlaku Isnin ni. Okay, jika berlaku macam ni, kita buy. Kalau dia buat breakout di bawah ni, dia buat breakout, kita tunggu dulu dia buat breakout kat sini. Dia test, mungkin dia, sebab apa, dia buat new low kat sini, dia dah buat new low. Okay, new low. Okay, dia buat lower low lah kat sini, kita panggil selalu lower low. Okay, so dia naik balik, dia buat retracement, so kita boleh sell dekat sini. Okay, sell dekat sini, kita TP dulu kat sini. Okay, so ini adalah macam mana kita membuat cakap plan untuk kita trade nanti. Okay, so kita tunggu price tu apa yang dia nak buat nanti. Okay, let's say kalau market buka terus dia naik macam ni, you all tunggu dekat sini reversal, dia akan buat reversal dulu. Okay, dia akan buat sideways kalau dia naik terus. Okay, sebelum dia buat breakout. So kat situ kita boleh entry, sell, TP, lepas tu buy balik. Itulah, ini sideways punya cerita lah. Kalau kita nak layan buy and sell. So yang dalam group eksklusif saya, jangan risau, pagi saya dengan anak didik saya akan guide you all trade WTI dengan gold, and then yang lain, anak didik saya yang lain akan bagi signal pair juga. Okay, so jangan risau you all. Last kita tengok Dow. Okay, kita tengok Dow dekat sini. Okay, Dow, apa Dow buat di daily dulu. Okay, daily kita nampak Dow masih tak membuat new high. So kita buat okay, kita tarik satu trend line sini. Okay, di sini. So let's say okay, daily okay, daily kat sini, dia satu kat sini resistance dia. Okay, dekat sini pun kita boleh buat resistance kita dekat sini. Okay, so di mana kita nak expect untuk dia membuat breakout untuk kita buy lah, ataupun bila dia sampai dekat sini, dekat kita punya line kat atas ni, so kita tengok pattern apa yang keluar. Jikalau keluar pattern reversal kat atas ni, apa pattern, chart pattern reversal, mungkin dia buat double top di lower time frame, so kita boleh entry sell dekat sini. So kat mana kita nak TP level ni lah, kita nak TP level support kita nak TP
Kalau you all tarik ni TP1, mungkin you all nak TP di tengah-tengah ni, TP2, so you all boleh tarik Fibo retracement lah. Okay, Fibo retracement mungkin dia turun untuk buat retracement, and then dia naik balik. Okay, kita kena perhatikan price bergerak macam tu lah. Kalau kita tengok nanti sini dia buka macam mana, sebab apa, momentum ni masih dia boleh naik lagi. Kenapa? Kerana saya tengok dekat stokastik ni pun dia pointing down, tapi tak mustahil dia akan naik untuk test line biru kat atas tu. Okay, so kita tengok mungkin dia naik dulu sebelum dia buat penurunan untuk retracement. Contohnya dia buat retracement macam ni lah. Dia naik, dia test resistance, dia buat retracement. Once dia buat retracement, kita entry buy. So sama juga, once dia naik, dia buat retracement, test kita punya resistance, dia buat retracement, kita entry buy. So macam mana kita nak entry buy apa semua macam tu. So kita tarik Fibo retracement kita tarik Fibo retracement macam ni lah. So kita tengok dekat situ, price membuat hentian dekat situ untuk kita entry masuk sama ada di 50% ataupun 61.8 Fibo retracement lah. So katakan kita expect, kita jangkakan price bergerak daripada sini, daripada bawah situ sampai ke resistance atas ni. Okay, kita tanda resistance atas ni. Okay, pergerakan dia daripada bawah sini, okay, bawah sini, okay, dia naik. So bila dia naik ke atas, so kita tunggu di 38.2, 50%, 61.8 ni lah. So nampak 61.8 ni berdekatan dengan support bawah ni. So dekat sini pun kita nampak dia buat breakout dekat sini. So bila dia price buat breakout dekat sini, breakout level ni sama level dengan 61.8. So kita expect bila dia buat retracement, kita tunggu untuk buy dekat level-level retracement ni lah. So yang mana yang trade down, trade gold, you all kena tengok dia nak test dulu resistance dekat atas untuk dia turun buat retracement, and then you all boleh entry buy kat situ. Okay, tunggu setup buy keluar di mana reversal reversal pattern dekat situ. Okay, dekat 50%, 61.8. Kalau reversal pattern keluar, you all boleh entry buy, and then jangan lupa letak stop loss untuk jaga modal you all. Okay, yang ini saya bagi 3 kat sini. So you all jangan risau. Daripada saya sendiri, grup eksklusif saya akan explain lagi. Saya akan guide you all trade bersama saya dengan anak didik saya nantilah. Okay, itu saja daripada saya. So yang mana yang masih nak belajar dengan saya, nantikan sesi live di Facebook hari Rabu malam pukul 10, and then hari Jumaat pukul 3. Jumaat ni kalau tak silap, kalau kita ada NFP, saya akan bagi guidance untuk macam mana kita nak trade NFP, and then malam dalam grup eksklusif saya akan guide untuk trade NFP. Okay, so malam tu juga kita ada live di Facebook pukul 10 malam. Okay, so nantikan saya punya kita buat revision untuk you all belajar tentang technical analysis. You all boleh bertanya apa saja dalam sesi live saya nanti. Okay, tu saja buat masa ni daripada saya. So semoga semua dimurahkan rezeki dan jaga kesihatan ya. Okay, kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.